الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat meneruskan kuliah maghrib kita yang bertajuk pengukuhan akidah menerusi mukjizat Al-Quran dan sunnah Nabi daripada sudut saintifik. Tuan-tuan, pada kuliah yang lalu saya telah menunjukkan beberapa contoh tuan-tuan berkaitan dengan keajaiban Al-Quran, Al-Ijaz Al-Quran, yakni daripada, kalau tidak silap saya, berkaitan dengan surah Al-Hadid. Betul ya tuan-tuan? Jadi tujuan kita melihat mukjizat Quran ini tuan-tuan yang berbentuk ilmi ini bukan untuk hiburan kepada kita, tapi untuk meningkatkan keyakinan kita bahawa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Dan bila saya sebutkan meningkatkan keyakinan kita ni tuan-tuan, bukan bermakna kita tidak yakin. Alhamdulillah kita semua yakin. Tetapi apabila kita dapat melihat bukti-bukti, kita akan bertambah-tambah keyakinan kita kepada kebenaran Al-Quran. Dan apabila keyakinan kita bertambah, maka dia akan menyebabkan kita lebih mematuhi syariat Allah atau peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah asas pembinaan akhlak dalam Islam, tuan-tuan. Pada malam ini tuan-tuan, saya nak tunjukkan satu lagi bukti. Allah Taala berfirman dalam ayat nombor 53 surah Fussilat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Shadaqallahul azim. Maksud ayat tersebut, kami akan perlihatkan tanda-tanda kami pada ufuk-ufuk dan pada diri mereka sendiri, hingga jelaslah kepada mereka bahawa ia di Quran adalah benar. Tidakkah cukup bagi kamu bahawa sesungguhnya dia menjadi saksi kepada segala sesuatu. Jadi tuan-tuan, apabila kita meyakini Quran dengan sebenar-benarnya, maka kita akan meyakini segala-gala yang disebutkan dalam Quran, termasuklah perkara-perkara sam'iyat. Perkara sam'iyat ini perkara-perkara yang tidak boleh dibuktikan dengan akal kita. Maknanya tidak ada dalil akli, seperti hari kebangkitan semula, tuan-tuan. Seperti perkara-perkara ghaibiat, perkara-perkara ghaib, adanya jin, adanya iblis, adanya syaitan, adanya roh, itu juga tidak boleh dibuktikan dengan akal. Baik tuan-tuan, antara apa yang saya nak tunjukkan pada ini ialah di dalam surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum ini tuan-tuan diturunkan di Makkah, maknanya dia surah Makkiyah. Sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah, surah ini diturunkan. Dan surah ini diturunkan diberi asbabun nuzul, atau sebab dia diturunkan kerana orang-orang musyrikin Makkah ni dia mengejek-ngejek orang-orang yang beriman. Biasalah tuan-tuan, kalau orang-orang yang beriman ini di Makkah memang senantiasa dipersendakan oleh kalangan mereka yang golongan musyrikin. Jadi datang berita kepada mereka mengatakan bahawa orang Rom telah kalah perang dengan di tangan orang-orang Parsi. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala turunkan surah inilah tuan-tuan, tengok kita dengar dulu bacaan ayat ini tuan-tuan. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adna al-ardi wa hum min
بعد غلبهم سيغلبون. Sadaqallahu alazim. Jadi ayat ini berbunyi alif lam mim ghalibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ayat nombor 3, ayat nombor 4, fi bid'i sinina lillahi amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Sadaqallahu alazim. Maksudnya alif lam mim ini ayat muqatta'ah atau huruf muqatta'ah, ringkas-ringkas gitu kan. Orang-orang Rom telah dikalahkan di negeri yang dekat sekali. Tengok tuan-tuan yang berwarna kuning tu, yang dekat sekali. Dan mereka sesudah kekalahan itu akan mengalahkan lawannya dalam masa tidak sampai 10 tahun. Ya, kepada pentadbiran Allah jualah terpulang segala urusan. Hingga akhir maksud ayat tersebut tuan-tuan ya. Jadi saya sebut sekali lagi asbabun nuzul atau sababun nuzul ayat ini kerana orang musyrikin mendengar berita orang Rom kalah perang dengan orang-orang Parsi. Jadi orang-orang musyrikin ini mengatakan ini orang Rom yang beragama Nasrani ini telah kalah di tangan orang Majusi yang menyembah api dan kami juga akan mengalahkan kamu, kata mereka. Jadi tuan-tuan ya, orang-orang Islam sebenarnya dia lebih dekat dengan orang-orang Nasrani. Maknanya mereka lebih suka kepada mereka lebih dekat dia punya ajarannya. Maksudnya ada banyak perkara-perkara yang sama dengan ajaran Nasrani tuan-tuan ya. Contohnya apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan ya, melihat kepercayaan orang-orang Kristian contohnya, mereka percayakan para nabi. Nabi-nabi yang disebut dalam Quran terdapat di dalam kitab Bible mereka. Tuan-tuan mereka juga tahu Nabi Adam AS itu ialah manusia yang pertama. Dan mereka juga tahu Hawa AS. Mereka tahu tentang Qabil dan Khabil. Ya tuan-tuan, mereka tahu cerita bagaimana Nabi Isa AS ini dilahirkan tanpa bapa. Jadi mereka lebih dekat dengan orang Islam berbanding dengan orang musyrikin yang menyembah berhala. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat ini tuan-tuan. Dalam ayat ini tuan-tuan ada dua mukjizat besar yang kalau tuan-tuan membuat kajian tuan-tuan akan rasa terkejut tuan-tuan Apa dia tuan-tuan? Dalam ayat yang menyebut alif lam mim ghalibatir rum fi adnal ard. Fi adnal ard ini kalau tuan-tuan tengok terjemahan Al-Quran memang dia akan terjemahkan di suatu negeri yang berhampiran. Tuan-tuan yang negeri berhampiran itu mana? Tuan-tuan satu lagi maknanya tuan-tuan yang merupakan suatu mukjizat nanti yang saya akan tunjukkan bila kita tengok kamus ni tuan-tuan. Adna ni maknanya apa? Tuan-tuan tengok adna ni maknanya ialah dia ada dua. Satu paling hampir, betul Satu paling hampir. Satu lagi ialah terletak di bahagian bawah, situated lower down. Tuan-tuan ni kamus kalau tuan-tuan berminat untuk merujuknya tuan-tuan ada dalam internet Tuan-tuan tulis saja Hans W-E-H how 100 PDF dia akan keluar tuan-tuan Tapi saya memang dah ada kitab ni sejak tahun 78 dulu tuan-tuan dah hancur lebur lah. Tapi saya ambil kebetulan dalam internet ada ni, saya pun gunakanlah tuan-tuan Jadi perkataan ada yang disebut dalam ayat yang ketiga tuan-tuan fi adnal ard itu biasanya diterjemahkan kepada maksud di negeri yang berhampiran. Tengok tuan-tuan ni. Tengok ni. Di negeri yang dekat sekali. Dekat dengan Mekah barangkali begitu tuan-tuan Tetapi tuan-tuan bila kita lihat kamus ini kita dapati bahawa perkataan adna dia ada dua makna. Tuan-tuan yang pertama nearer, hampir dekat seperti mana yang digunakan dalam terjemahan tersebut. Yang satu lagi di tempat yang paling rendah. Yang ini memang tidak ada dalam terjemahan tuan-tuan. Baik. Peperangan di antara orang Romawi dan Farsi yang dirujuk dalam Quran
yang disebutkan ya dalam Quran tadi, ini Empire Romawi yang berwarna kuning, dan yang berwarna hijau ini Empire Parsi. Mereka sentiasa berperang, beratus-ratus tahun mereka berperang, tuan-tuan. Ya. Dan apa yang berlaku, tuan-tuan, mukjizatnya? Peperangan berlaku pada tahun 614 Masehi, di mana dalam peperangan tersebut tentera Parsi dia telah menyerang dan menawan banyak tempat di Timur Tengah, tuan-tuan, ya, termasuk kawasan yang sekarang ini disebut Israel. Tetapi tuan-tuan ingat, itu ialah bumi Palestin, tuan-tuan, ya. Di sini, tuan-tuan, ya. Di sini. Sekarang kita tuan-tuan tengok, ya. Peperangan berlaku pada tahun 614 Masehi, di mana tentera Parsi telah menawan. Yang pertama, mereka telah menawan padri besar tentera Rom, ataupun tamadun Rom, kerajaan Romawi, tuan-tuan. Yang keduanya, mereka telah melarikan atau mereka telah merampas palang salib yang kononnya digunakan untuk menyalib Nabi Isa AS, dibawa ke mana? Ke Parsi, tuan-tuan. Dan apa yang saya nak tunjukkan, tuan-tuan, ya, perkataan adnal ard ini, ya, yang kita lihat di sini ialah tempat yang paling rendah sekali di atas muka bumi, tuan-tuan, ya. Peperangan berlaku di mana, tuan-tuan? Peperangan berlaku di sini, tuan-tuan, ya. Dan tuan-tuan tahu tak, tempat ini adalah tempat yang paling rendah sekali di atas muka bumi, subhanallah. Tempat berlaku peperangan antara Romawi dengan Parsi yang disebutkan dalam Quran itu, tuan-tuan, berlaku di tempat yang paling rendah sekali di atas muka bumi. Ini, tuan-tuan, ya, di sini, kawasan ini. Saya bacakan dalam bahasa Inggeris, disebut, ya, the lowest point on dry land, tempat yang paling rendah sekali di atas daratan, is the shore of Dead Sea, ialah pantai Laut Mati. Maknanya Laut Mati itu tempat yang paling rendah. Dan kawasan tiling Laut Mati itu merupakan kawasan yang paling rendah di atas muka bumi. Tuan-tuan, kalau pergi ke Palestin, ya, sekarang ni ada rombongan-rombongan pergi Palestin, ya, tuan-tuan boleh, ya, membantu orang-orang Palestin, berniaga, bagi duit kat dia dan sebagainya. Tapi dulu ada fatwa haram pergi masjid, ke Palestin sekarang ni kerana dia diduduki oleh orang Yahudi. Tapi tuan-tuan, mungkin kita boleh pandang macam ni lah. Kalau kita pergi sana, kita membeli barangan orang-orang Palestin, membantu ekonomi dia, barangkali boleh begitu, tuan-tuan, ya. Dan kalau tuan-tuan pergi ke tebing bahagian sebelah Jordan, mengikut pelajar yang pernah belajar di sana, dia nampak dia punya bukit bukau di keliling Laut Mati itu jauh ke bawah, tuan-tuan. Ini kawasan paling rendah sekali di atas muka bumi, tuan-tuan, ya. Dan memang dia tempat yang paling rendah, tuan-tuan, ya. Yang kedua rendahnya ialah di Singkiang, tuan-tuan, ya. Tempat sekarang ini ditindas oleh kerajaan di China, tuan-tuan, ya. So, permukaan bumi yang terdedah, yang paling rendah ialah di pantai Laut Mati, dan dia punya kedalaman dia ialah di bawah aras laut 413 meter. Macam mana kita nak kaitkan dengan akidah Islam, tuan-tuan? Ya, kita belajar akidah Islam, kita belajar ilmu akidah. Kalau di negeri Johor tu kan kita belajar rukun iman, sifat Allah, kan, tuan-tuan, ya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, wahdaniyah, qudrat, ya, qudrat, ilmu, basar, kalam, ilm, basar, kalam. Macam mana Al-Quran tahu tempat berlaku peperangan tersebut, yang mana orang Rom telah kalah perang, adalah tempat paling rendah. Kerana alam ini ciptaan Allah. Allah Ta'ala mencipta alam ini, dia tahu segala-galanya. Antara sifat Allah yang wajib kita imani ialah dia maha mengetahui.
Al-alim itu dah. Al-alim, al-khaliq dan sebagainya tuan-tuan. Baik. Dan Ariha dia atau Jericho ialah bandar yang paling rendah sekali di atas muka bumi. Tuan-tuan, orang Inggeris kata Jericho, orang Arab panggil Ariha. Ya, ini tempat yang paling rendah sekali di atas muka bumi, tuan-tuan ya. Baik. Sekarang kita tengok. Ini pantai Laut Mati, tuan-tuan ya. Jadi peperangan yang mana orang-orang Rom telah kalah perang ialah di sekeliling Laut Mati ini, tuan-tuan. Baik, kita tengok sini. Ini Laut Mati. Tengok saya lagi, tuan-tuan ya. The lowest point on earth. Biru sini boleh. Baik, tuan. Dan ini tengok sekali lagi, tuan-tuan ya. Tengok satu video ni. Tommy and Dead Sea. Actually, we're in the lowest point of Earth. Baik, tuan-tuan ya. Dan bagaimana manusia tahu, tuan-tuan? Bagaimana ahli geografi, ahli geologi tahu tempat ini paling rendah? Dia gunakan satelit. Dia gunakan remote sensing. Remote sensing ataupun ya, mengesan daripada kejauhan, tuan-tuan. Dan ada ya, dia punya apa ni, scan permukaan bumi daripada satelit. Dan satelit, kalau tuan-tuan diingat ya, dia hanya dicipta oleh manusia tahun 1960 lebih kurang. Dan orang pertama yang naik ke angkasa lepas, saya percaya tuan-tuan yang bayar dengan saya ya, dalam buku sejarah Darjah Naam dia dah sebutkan kan. Sampai sekarang dalam minda saya ingat lagi Yuri Gagarin, tuan-tuan kan ya, naik kapal angkasa ya, yang dihantar ke angkasa lepas ya. Dan sekarang ni barulah ya, lepas tahun 1960 barulah ada satelit, tuan-tuan. Dan satelit ini ya, dia tengok permukaan bumi ya, mereka dapat tahulah, tuan-tuan, tempat yang paling rendah sekali. Kalau tempat yang paling tinggi, dia tak ada masalah untuk cek. Kita kat sini pun kita tahu, tuan-tuan, tempat yang paling tinggi, tuan-tuan tengok kawasan sebelah sana, kita tahu gunung tu tinggi. Bukit sebelah sana tak ada kan. Sebelah sana yang ada kita boleh nampak kan. Tapi bila tempat yang paling rendah, tuan-tuan, tidak mungkin kita tahu. Ambil masa yang sangat lama untuk mencari ini. Sebab tempat paling rendah tu dia adalah ya, dia menyatah dengan mata kita, tuan-tuan ya. Mungkin kita tengok yang atas, ada lagi lekuk, ada lagi lekuk, ada lagi letup. Itulah ya, kehaibatan, keagungan Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan kepada kita ya, bahawa tempat berlaku peperangan tersebut adalah tempat yang paling rendah di atas muka bumi, tuan-tuan ya. Baik. Ini Yuri Gagarin, tuan-tuan ya. Dia gunakan Sputnik dulu. Baik. Sekarang, tuan-tuan, saya nak pergi kepada ayat yang sama lebih kurang ya. Kita tengok ada yang berkaitan yang sama, tuan-tuan ya. Ini ialah mukjizat daripada aspek sejarah di dalam ayat yang disebutkan tadi, tuan-tuan ya. Baik. Jadi saya sebutkan tadi, tuan-tuan ya, orang-orang Rom kalah di tangan orang Parsi. Dan orang musyrikin pun dia mengejek-ngejek ya, orang-orang Islam, tuan-tuan ya. Tengok ya, orang yang dekat dengan kamu telah kalah perang. Allah Ta'ala turunkan surah tersebut, Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum fi adal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Dan selepas kekalahan ini mereka akan menang. Jadi Allah Ta'ala sebut di dalam Quran, lepas kekalahan yang berlaku pada tahun 614, orang-orang Rom akan menang semula. Tuan-tuan, jadi bila ya, Allah Subhanahu wa taala turunkan ya, ayat ini, tuan-tuan, orang musyrikin dengan orang Islam ya bertaruh. Tuan-tuan, masa itu bertaruh belum diharamkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tak boleh bertaruh, tuan-tuan ya. Sebab hukum, ayat-ayat hukum diturunkan secara berperingkat-peringkat, tuan-tuan kan.
Ya, sebelum itu arak pun dia tidak haram. Lepas tu diharamkan secara beransur-ansur, tuan-tuan. Jadi bertaruh sebelum itu tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu baru diharamkan, tuan-tuan. Sebab tu apabila mereka bertaruh, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu cakap pada mereka orang Islam, tambahkan pertaruhan kamu. Tuan-tuan Jadi tuan-tuan fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim salibun fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun yang akan datang. Bila disebut bid'i dalam bahasa Arab, ini bermakna antara 2 hingga 9 tahun, tuan-tuan. Antara 2 hingga 9 tahun disebut bid'i. Ba dad ain, bid'i. Dan apa yang berlaku sebenarnya, tuan-tuan? Orang Islam dengan orang musyrikin masing-masing menunggu berita orang Rom menang dalam peperangan. Tunggu 2 tahun, orang Parsi masih menang, orang Rom kalah lagi. Tunggu tahun ketiga, orang Parsi menang, orang Rom kalah lagi. Keempat, orang Parsi menang, orang Rom kalah lagi. Kelima, orang Parsi menang, orang Rom kalah lagi. Tuan-tuan tahu tak, masa inilah orang-orang musyrikin bersorak-sorak, tengok Tuhan kamu cakap bohong. Tuan-tuan, dia cakap macam tu, kata tengok dalam kitab sirah, tuan-tuan. Tunggu 6 tahun tak menang, tunggu 7 tahun tak menang. Orang-orang yang beriman masih memang mereka menaruh keyakinan bahawa orang Rom akan menang seperti mana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, masuk saya tahun ke-8, tuan-tuan, apa yang berlaku, tuan-tuan? Ini bid'i, tuan-tuan. Mana bid'in? Dalam beberapa jumlah kecil lah, tuan-tuan. Kalau tengok dalam kamus ini, kamus besar Dewan Bahasa Arab Melayu, kitabnya tebal, dan tuan-tuan berminat pun boleh cari. Apa makna bid'i? Beberapa, jumlah yang sedikit. Baik, tuan-tuan. Jadi dah sampai pada tahun ke-8, tuan-tuan, apa yang berlaku ialah orang-orang Rom dengan orang-orang Rom ini telah mula memperkasakan tentera mereka. Dia punya maharaja dia mengerahkan penduduk Romawi ini untuk infak, untuk memberikan sokongan dengan harta benda. Jadi mereka pun berlumba-lumba untuk memberi sumbangan kepada kerajaan Romawi pada masa itu, dipersiapkan kelengkapan tentera. Dan kemudian tentera Parsi ini, tuan-tuan, telah bergerak, tentera Romawi telah bergerak ke utara Parsi atau Iran, tuan-tuan. Dan pada tahun 622, kekalahan pertama orang Parsi di tangan orang Rom. Tahun 622. Cuba kita tengok, tuan-tuan. Di sini, di Ganzak nama tempatnya, tuan-tuan. Orang-orang Parsi telah kalah buat pertama kalinya. Untuk beberapa puluh tahun mereka mula kalah di Ganzak. Dan tuan-tuan tengok peperangan yang mana orang-orang Rom kalah perang berlaku pada tahun 614. Peperangan yang berlaku di mana orang Parsi mula tewas pada tahun 622, tuan-tuan. Jadi 8 tahun. Dan ini, tuan-tuan, dirakamkan dalam sejarah dunia, termasuk yang ditulis oleh Edward Gibbon, tuan-tuan. Yang mana Edward Gibbon ini seorang ahli sejarah lah, tuan-tuan, tamadun, dan mengatakan bahawa tentera Parsi mula kalah perang pada tahun 622. Ini disebutkan dalam Quran, tuan-tuan, subhanallah, bid'i sinin, tuan-tuan.
Baik, tuan-tuan, saya nak masuk, kita ada masa lagi tuan-tuan. Saya nak tunjukkan satu lagi berkaitan dengan permukaan bumi ini tuan-tuan. Sekarang kita tengok tuan-tuan, satu lagi mukjizat yang cukup unik bagi kita umat Islam tuan-tuan. Baik, Mekah pusat bumi. Ramai yang di antara kita yang duk agak-agak je bahawa Mekah tu pusat bumi. Tapi malam ni saya nak tunjukkan bukti tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan pernah dengar tak apa yang disebut nisbah emas? Satu bentuk arkitektur yang menarik yang disebut sebagai nisbah emas. Ukuran dia tuan-tuan ya. Ukurannya. Kalau lari daripada nisbah emas ni, dia agak tidak berapa comel lah tuan-tuan ya. Saya bagi contoh ya. Kalau garisan A dengan garisan B ni, dia duduk berjajaran ya, berdekat gitu tuan-tuan. Garis panjang garisan A dibagi dengan panjang garisan B, maknanya A bagi B, dia punya hasil bahagi itu ialah 1/6. Ya, tuan-tuan, 1/6, lebih tepat lagi 618. 1/6 pun okey. Ini disebut sebagai the golden means ataupun nisbah emas atau nisbah alamiah. Ya, tuan-tuan ya. Apa maknanya tuan-tuan? Cuba kita tengok tuan-tuan ya. Satu lagi sebelum ni. Kalau panjang A campur panjang B, kemudian kita bagi dengan panjang A, dia juga menghasilkan 1/618. Ia juga adalah nisbah emas atau nisbah alamiah atau golden mean. Dan memang banyak, kalau dalam alam tabi'i ni tuan-tuan, memang banyak ya ukuran-ukuran seperti ini. Bahkan di masjid ni sekalipun tuan-tuan ya. Tengok tuan-tuan, 4 segi macam ni ya. Macam A dengan B jadi tuan-tuan ya. A dengan B, kita bagikan A campur B bagi dengan A. Contohnya tuan-tuan, nampak panjang A campur B bagi dengan A ya. Ini nisbah emas macam ni lah tuan-tuan ya. Nisbah emas. Dan kita boleh tengok dalam alam tabi'i, kalau cengkerang siput itu dia begini bentuknya, itu disebabkan adanya nisbah alamiah atau nisbah emas. Tengok macam ni ya tuan-tuan ya, juga disebabkan adanya nisbah alamiah tuan-tuan ya. Ini ombak ya, gelora ni pun juga di sana ada nisbah emas tuan-tuan. Macam pokok ni pun ada nisbah emas dia. Ya. Dalam pokok bunga matahari ada nisbah emas. Ya, yang ini pun ada nisbah emas tuan-tuan ya. Saya tak terangkan secara detail lah. Tuan-tuan tengok sikit. Baik ya, ini nisbah emas atau nisbah alamiah. Ini adalah arkitektur yang cantik tuan-tuan, ukuran arkitektur yang cantik. Dan dalam surah Ali Imran Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bibakkata mubarakan wa huda lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang dibina untuk manusia ya, ialah yang ada di Bakkah. Bakkah ini Mekah tuan-tuan ya, yang barakah dan petunjuk bagi seluruh alam. Tuan-tuan ya. Nah, kalau kita tengok peta dunia tuan-tuan ya, ni peta dunia ni, dia tengok peta dunia ni. Tuan-tuan minta ada world map ya dekat Google ya. Peta dunia yang diberi oleh Google ialah peta dunia yang mendedahkan semua tanah daratan. Dia bukan terpisah begitu tuan-tuan tengok. Antaranya ini tuan-tuan, saya tunjukkan pada tuan-tuan. Ini ya, yang anak panah ni ialah 180 darjah barat. Yang ini 180 darjah timur. Tuan-tuan tengok sekali lagi tuan-tuan, 180 darjah barat, 180 degree meridian. Yang sini 180 darjah timur. Sebab apa dipanggil barat timur tuan-tuan? Ini garisan yang sama yang membahagikan masa dunia tuan-tuan tengok permukaan bumi didedahkan semua. Dan kedudukan sekarang kita gunakan, dia panggil GMT, Greenwich Mean Time. Greenwich Mean Time ini tuan-tuan, dia kosong, bukan 180 atau bukan ya mana-mana dia kosong, dia permulaan. Kenapa dijadikan Greenwich ini tempat permulaan dia tuan-tuan?
zero meridian. Kerana kerajaan British, the British Empire dulu tuan-tuan menguasai dunia, dia paksa orang semua ikut dia. Jadi jadilah tempat itu sebagai zero meridian ataupun meridian kosong. Jadi di sebelah sana timur, sebelah sini barat. Baik tuan-tuan. Sekarang kita tengok. Ya. Kita tengok peta ni tuan-tuan ya. Ini kedudukan Mekah ya. Ini 180 darjah barat. Ini 180 darjah timur. Garisannya sama. Maknanya 180 darjah timur dengan 180 darjah barat tu masanya berbeza. Kalau nak tukar waktu pun di situ. Baik. Sekarang tuan-tuan tengok saya buat garisan begini. Ini saya gunakan petak ni je tuan-tuan Petak ni yang ini ya 44/5 petak. Yang sebelah sini ialah 27/5 petak tuan-tuan Sekarang kita bahagikan tuan-tuan. Ini dekat peta tu aja tuan-tuan. Saya tak gunakan peta yang sebenarnya. Cuma peta sini. Yang 44/5, 27/5 tuan-tuan Sekarang kita bagikan tuan-tuan. 44/5 bagi 27/5 kita dapat 1.618, yang mana ini ialah nisbah alamiah, universal ratio tuan-tuan Tengok sekali lagi tuan-tuan. Cantik tak kedudukan Mekah tu kat situ tuan-tuan ni kat sini ya. Nisbah dia 1.618 tuan-tuan. Tengok. Sekarang kita tengok satu lagi tuan-tuan. Sekarang kita tengok atas dengan bawah tuan-tuan. Saya gunakan petak ni aja tuan-tuan Dan atas 13.75, bawah 22.25. Sekarang kita bagikan tuan-tuan 13.75 bagi 22.25, kita dapat berapa tuan-tuan? Nah, 1618. Baik tuan-tuan. Sekarang kita campurkan tuan-tuan. 13.75 campur 22.5 sama dengan 36 bagi 22.6, kita dapat 1.618, yang mana juga nisbah alamiah universal tuan-tuan. Kita tengok ini tuan-tuan Ini disebut sebagai garisan perpenjuru tuan-tuan Garisan perpenjuru. Kita ambil bucu atas, bucu bawah peta ni tuan-tuan. Yang ini 49.75, di sini 30.75 tuan-tuan. Kita tengok dia punya bucu tu kan lurus. Dia berbucu ke bucu lurus tak bengkok kan tuan-tuan Baik, sekarang kita tengok 49.75, 30.75. Kita buat macam ni. 49.75 bagi 30.75, kita dapat 1.618. Tuan-tuan, ini adalah nisbah alamiah, golden ratio, kedudukan Mekah. Peta kat kertas ni je pun sudah menunjukkan golden ratio dia tuan-tuan. Baik, sekarang kita tengok. Kita campurkan seperti tadi tuan-tuan kita campurkan pun masih 1.618. Kita campurkan dua-dua nilai tu, 49.75 campur 30.75 kita bagi pula dengan 49.75, kita dapat 1.618. Baik tuan-tuan, sekarang kita tengok ayat di sebelum ni. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah mubarakan wa huda lil alamin. Tuan-tuan, ini satu ayat yang mana Mekah itu digunakan nama asal di Bakkah, bukan Makkah. Ada banyak ayat yang menggunakan Mekah, perkataan Makkah tu ada beberapa ayat Al-Quran, tapi ayat ini khusus dia guna perkataan Bakkah tuan-tuan Baik, tuan-tuan tengok. Saya ambil ayat ini. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah. Kita kira berapa bilangan huruf dia di sini tuan-tuan. Sampai sini, sampai ada ta marbutah ni, dia 29 huruf Nampak 29 huruf. Sekarang kita ambil yang belakang ni. Mubarakau wa huda lil alamin. Kita ada berapa huruf? 18 huruf. Yang tadi 29 huruf. Tuan-tuan, bila kita bagikan tuan-tuan 29 bagi 18, kita dapat 1.611 tuan-tuan Yang nisbah mas 1.618. Bila kita bulatkan 1.6, dia nisbah mas juga tuan-tuan. Baik. Kemudian bila kita campurkan usulan yang 18 ni, kita dapat 47 tuan-tuan Kita bagi 29, berapa kita dapat? 1.620.
Masih dalam sekitar 1/6, tuan-tuan. Hatta sehingga tuan-tuan dalam ayat yang menyebut tentang Mekah tadi, tuan-tuan, yang mana kira-kira di antara bahkan pertama ayat sampai Mekah ni, tuan-tuan, sampai Baqah, ta marbutah ni, tuan-tuan, ya. Kemudian diiringi dengan huruf yang belakangnya, tuan-tuan, ya. 18 huruf. Di sini pun ada nisbah mas, tuan-tuan. Subhanallah. Tuan-tuan, ini menunjukkan Quran tu sangat ajaib, tuan-tuan, ya. InsyaAllah. Baik, kita tengok lagi, tuan-tuan. Dan tuan-tuan, ini peta saya terbalikkan. Apa besar saya nak terbalikkan peta ni, tuan-tuan? Sebenarnya sebelum peta ni dicipta atau dilukis, tuan-tuan, ada orang yang pertama menghasilkan peta dunia, tuan-tuan. Orang Islam, ahli geografi Islam, namanya Al-Idrisi. Dia buat peta terbalik, tuan. Yang kita kata terbalik itu sebenarnya peta yang dibuat oleh Al-Idrisi, tuan-tuan, ya. Baik, nanti saya tunjukkan, tuan-tuan. Sekarang kita tengok huruf ta marbutah di sini, tuan-tuan. Mana kedudukannya? Huruf ta marbutah ni, tuan-tuan, ya, kedudukannya adalah dekat Mekah. Nampak tak, tuan-tuan? Sampai sini sekali detail dia, tuan-tuan, sampai sini pun menunjukkan ayat itu menunjukkan kedudukan. Ini kita tengok, tuan-tuan, peta dunia yang terbalik. Kita kata terbalik itu yang asal sebenarnya, tuan-tuan, yang dicipta oleh Al-Idrisi, tuan-tuan, ya. Sekarang apa makna huda, tuan-tuan? Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah mubarakan wa huda lil alamin. Huda lil alamin. Ya, dia bukan huda lil mukminin. Huda lil muslimin, tapi huda lil alamin. Siapa yang alam tu, tuan-tuan? Seluruh manusia, tak kira Islam ke bukan Islam, yang beriman ke yang bukan beriman, ya. Itu tunjuk kepada seluruh alam. Apa maknanya, tuan? Allahu a'lam, tuan-tuan. Tapi kalau Greenwich Mean Time, GMT ini digunakan oleh seluruh dunia sekarang untuk menunjukkan waktu, tuan-tuan. Agaknya sebelum GMT ini orang Islam seluruh dunia gunakan masa macam mana, tuan-tuan? GMT ini kurun ke-18, tuan-tuan, Greenwich Mean Time, yang membahagikan dunia kepada zon-zon masa. Orang Islam lebih awal tahun 630, 620 dia dah naik haji dah, tuan-tuan. Sepanjang tahun orang Islam pergi haji, mesti dia tahu masa kat Mekah ni pukul berapa, kat sini pukul berapa, atau masa orang kan waktu asar kat sini, gitu kan, dia gunakan waktu macam tu lah. Dekat Mekah ni dia dah waktu wukuf, contohnya kan, kita semua lah kan, waktu wukuf bisa esok ataupun kan, itu standard dia masa itu, tuan-tuan. Kita tengok, tuan-tuan, huda. Sekarang ni, tuan-tuan, ini Greenwich Mean Time, dipaksakan kepada seluruh dunia pada tahun 1884. Maknanya sebelum 1884 tu seluruh dunia gunakan masa apa? Itu kita kata the Makkah time, tuan-tuan. Okey, Makkah time. Baik, tuan-tuan, jadi ini Muhammad Al-Idrisi yang saya sebut tadi, tuan-tuan, ini terbalik. Dia punya apa? Dia punya peta. Dan kita cuba tengok ni, tuan-tuan, saintis-saintis Islam, ahli sains Islam, sebenarnya dia sudah memperjuangkan supaya Mekah ini menjadi standard masa untuk seluruh dunia. Ada sebabnya, tuan-tuan, dan mereka berkumpul di Dubai, tuan-tuan, kalau tak silap saya saya bacakan dia punya berita ni tahun berapa ni, tuan-tuan, saya tak dapat tengok tahun berapa. Muslim call to adopt Mecca time. Orang-orang Islam menggesa supaya digunakan masa Mekah. Muslim scientists and clerics have called for the adoption of Mecca time. Sarjana-sarjana Islam dan juga ulama-ulama Islam
yang menggesa supaya digunakan masa Mekah untuk menggantikan GMT. Agak-agak boleh je tuan-tuan. Mungkin bila orang Islam kuat kot, sekarang ni orang Islam kalah, perang je tuan-tuan. Ya, mana-mana pun orang Islam tengah kalah tuan-tuan. Baru-baru ini Maghribi pula menyembah ke Israel, ya, mengiktiraf Israel. Ini negeri-negeri lain tuan-tuan, ya. UAE dah iktiraf Israel, belum Saudi je belum, dia takut. Ya, dia takut rasanya nak iktiraf Israel. Tapi Israel dah masuk dah tuan-tuan, ya. Kalau di iktiraf Israel, nanti Israel datang ke Mekah tuan-tuan, ya. Macam mana tuan-tuan kalau orang yang Yahudi masuk balik ke Madinah, untuk tempat dia kata. Okey tuan-tuan, ya. Jadi saya rasa cukup untuk malam ni tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung dengan tajuk lain nanti. Saya akan datang ni, saya nak tunjukkan satu ayat tuan-tuan yang barangkali kalau tuan-tuan baca Quran dan tuan-tuan tengok maknanya, tuan-tuan terfikir apa benda yang dimaksudkan oleh Al-Quran ni. Ya, contoh sebelum saya tutup ni tuan-tuan, ayat ni tuan-tuan. Ni ya. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. صدق الله العظيم. Balik nanti tuan-tuan tengok Quran, tengok telefon tu, tengok maknanya. Dan kamu melihat gunung-gunung, kamu anggap dia tidak bergerak. Tahsabuha jamidatan. Kamu dah tengok bukit-bukit kat sana tu, nampak macam dia tak bergerak. Wahia tamurru, dan sebenarnya ia bergerak marra sahab, seperti bergeraknya awan. Tuan-tuan, mecah kepala kita nak fikir macam mana itu. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan tengok, dan akan datang insya-Allah kita cuba lihat tuan-tuan apa penjelasan saintifiknya tuan-tuan, ada atau tidak. Jawapannya ada. Sekian aku qaulihadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.